Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi singgah ke channel saya, Kisah Seram Malaysia. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih pada mereka-mereka yang sudi tinggalkan komen, sudi subscribe pada channel saya. Terima kasih sangat-sangat. Semoga Tuhan saja yang dapat membalas jasa baik anda semua. Jadi untuk malam ini kita nak buat cerita, saya nak bercerita tentang satu kisah Jalan Kulai Kota Tinggi di Johor Bahru. Kisah ni saya pernah baca dulu dan kisah ni pada saya agak menarik untuk dikongsikan pada malam ini. Dan untuk yang kisah kedua nanti kita akan sharekan satu lagi kisah. Tapi untuk yang pertama ni kita teruskan dulu untuk kisah yang pertama. Jadi kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Uda, kau kena balik terus ke rumah malam ini juga. Ada hal mak nak cakap ni. Mesej daripada mak aku. Okey, aku pun balas. Malah lemah betul dengan orang tua ni. Aku ni hampir setiap hari diorang tanya aku bila balik ke rumah. Ini mesti bukan pasal lain. Mesti rindu pada anak dia ni. Maklumlah, dah tak ada orang dekat rumah. Abang dengan kakak aku dah berkahwin, tinggal di Selangor. Adik aku pula sambung belajar di IPTA bahagian utara. Tapi aku pun sebenarnya bosan juga dekat hostel ni. Oh, lupa nak beritahu. Aku ni student extend di IPTA Selatan Tanah Air. Disebabkan aku seorang je yang tinggal repeat paper antara geng-geng rapat aku, rasa kurang bersemangat. Ada dua orang kawan rapat aku, Rizal dan Lim, yang bagi aku semangat untuk study betul-betul. Kebetulan pula diorang ni kerja dekat Pengerang. Selalu jugalah lepak kalau aku balik Kota Tinggi rumah mak aku. Alhamdulillah, rezeki diorang dapat offer kerja before grad. Mana taknya dah 4 tahun study dengan kawan-kawan rapat, tiba-tiba kau tertinggal. Rasa down doh. Hahaha. Diorang memang tahu aku akan balik setiap minggu, dan mesti tunggu aku dekat nasi lemak wak kentut dekat Kulai. Jadi pada siapa yang duduk kat Johor, mesti tahulah nasi lemak wak kentut kat Kulai ni, dia memang famous. Tapi saya yang duduk Johor pun saya tak pernah pergi makan situ lagi. Okay, kita teruskan dengan cerita. Walaupun jauh Pengerang ke Kulai tu, tapi diorang sanggup keluar berjalan jauh sebab alasan dekat Pengerang tu tak ada apa-apa. Yalah, Pengerang kan macam kawasan kampung sikit, jadi diorang lagi suka datang ke bandar sikit lah kan. Bosan katanya. Lepas maghrib, aku terus siap-siap gerak ke Kulai nak kedai nasi lemak wak kentut. Lemah betul aku dengan orang yang tak pancul ni. Bisik hati aku sambil menghapus asap rokok John putih. Dah hampir sejam setengah aku kat kedai makan ni. Dah 2 gelas teh tarik aku telan. Tapi batang hidung Rizal dan Lim tak muncul juga. Tiba-tiba bahu aku diurut-urut. Aku toleh ke belakang. Muslim dan Muhammad Shah Rizal. Ingat aku dah kena game. Nyaris-nyaris aku nak jadi Fatah Amin kat sini. Diorang gelak-gelak je. Sorry bro, hari ni ada banyak kes, dengan jumpa klien lagi. Tu ada lewat sikit, balas Lim sambil urut-urut dada aku. Diorang pun mula buka cerita dari awal pagi busy. Ada banyak benda nak settle. Jumpa klien lah, itulah, inilah, gedebak-gedebis. Settle lah kerja dia kan. Aku pun tak berapa faham sangat sebab aku belum masuk dunia kerja lagi. Dan motor diorang rosak dekat traffic light kawasan Kulai tu. Tu lewat sikit. Jadi lepas tu kedai motor cakap tak boleh siap hari ni, kena ambil motor tu esok. Itulah baru kita orang terfikir kau selalu balik weekend, boleh tumpang kau balik Kota Tinggi katanya.
So aku pun setuju je lah, sebab awal pagi esok Lim dan Rizal nak bawa klien pergi site visit. Jomlah gelak. Ada yang lewat sampai rumah nanti. Dah lah nak hantar korang ke Pengerang lagi. Siapa aku? Duit minyak isi. Aku student lagi. Hahaha. Sambung aku bergurau-gurau. Last nak dekat pukul 2 juga kami gerak. Aku pun start kereta. Weh korang, ni dah berapa bulan tak mandi ni? Tak shave ketiak ke? Aku sambil kipas hidung pe. Bau badan diorang dah macam seminggu tak basuh. Biasalah, kita orang kerja tengah panas, tak ada masa nak wangi-wangi, kata kawan dia lah. Bukan kerja dekat ofis. Lim mencelah. Aku pun memulakan perjalanan melalui jalan Kulai Kota Tinggi. Sambil disulami bau ketiak kawan-kawan dia itulah. Kan, baru je 10 minit perjalanan, aku dah rasa tak sedap hati tiba-tiba. Tengkuk aku rasa panas. Dekat kawasan kubur Cina Kulai, aku rasa macam ada tali putih yang panjang atas jalan. Makin aku dekat, makin rasa berat aku nak tekan minyak. Bunyi macam ada benda sangkut dekat tayar kereta aku. Bila aku langgar tali putih itu, pergi kejap lah kereta aku. Aku nak cek apa benda tali tadi tu, betul ke tali ke apa, cakap Rizal kepada aku. Kau jangan nak buat gila, nanti kan nak berhenti tempat-tempat macam ni, jawab aku cemas. Bunyi tali tu tiba-tiba hilang. Keadaan jadi sunyi. Dengan channel radio tak dapat. Hihihihi. Aku rasa ada orang ketawa halus. Woi Lim, kau jangan nak gelak macam tu, tak kelakar gila, getak Rizal pada Lim. Lim memang ketawa macam perempuan sikit. Dengan keadaan sunyi macam tu, memang jadi makin seram. Itulah kau pergi langgar tempat dia main, siapa suruh? Hihihihi. Lim mencelah kawan saya ni, tak reti nak buat cara gelak dia, sebab tu malam-malam ni kan tak berani pula. Dia ni memang dari study dulu ada sixth sense. Katanya efek saka dari belah atuk dia. Aku dalam keadaan takut, tapi nak tahu apa yang Lim cakap tu. Maksud kau apa? Aku bertanya dengan perasaan ingin tahu walaupun takut. Dia pun bercerita yang tadi dia nampak 2 orang budak muka putih tengah main lompat-lompat atas tali, dengan ada seorang perempuan rambut panjang tengah tengok diorang main. Lepas tu dia sambung lagi, yang sangkut dekat tayar kereta aku tu bukan tali, tapi rambut perempuan tu. Telan air liur aku. Yang si Lim ni pula boleh lagi cerita sambil gelak-gelak, sebab dia dah biasa nampak kan. Aku dengan Rizal ni dah tak tahu nak react macam mana. Jauh juga kau seret rambut dia tadi. Hahaha, kata Lim. Marah betul muka dia tadi aku tengok, sambung Lim lagi. Bohong betul lah si Lim ni, bisik hati aku. Rizal pun nak tenangkan keadaan sambil buat-buat tanya dalam nada kelakar. Ya ke? Habis tu dia dekat mana sekarang? Dah sambung main balik ke? Taklah, dia ada kat hood depan tu, menyarap. Menyarap depan hood, tengah tengok kita. Aku punya bulu roma naik. Sup. Patutlah aku rasa berat dia tadi. Aku tengok muka Rizal pun dah macam lain. Malas kita orang nak tanya lebih-lebih. Kan tanya lebih-lebih macam-macam lagi kan. Ada jadi lain nanti. Handphone aku pun dah berapa kali vibrate, seperti yang aku sangka. 27 miss call from mak. Ini yang memang anak mak betul ni. Aku malas nak angkat. Ada kena bebel nanti, sebab dah janji nak balik awal. Dengan nak hantar si Rizal dengan Lim lagi, nanti dah balik pandailah aku pujuk mak aku. Biasa buat salah dulu nanti minta maaf. Kalau minta memang tak boleh. Jadi aku pun teruskan perjalanan ke Kota Tinggi. Channel radio pun dah okey.
Sempatlah melayan lagu Wanita Tak Akhir dengan Aiman Tino, lagu Menghitung Menunggu Mati. Aku tak ingat tajuk lagu dia. Tengah layan lagu Koleksi Berdarah Telinga. Ada mana-mana tandas tak air di sini. Perut aku dah macam ada timing bom ni. Bila-bila boleh terkeluar ni? Kata Rizal sambil menekan-nekan perut dia. Dia sakit perut lah tu. Buat hal betul lah dia ni. Dah lah sepanjang jalan ni tak ada tempat selamat nak berhenti. Rasanya sesiapa yang pernah lalu jalan Kota Tinggi Kulai malam-malam tahulah suasana dia macam mana. Jadi itu memang gelap yang amat. Kiri kanan pokok, jalan tu memang kurang kereta lalu lah situ dengan gelap gelitanya. Tu aku dah nampak ada warung kat situ. Mesti ada tandas kat situ, kata Rizal seperti menahan sesuatu daripada terkeluar. Gila kau, aku tak nak lah berhenti kat tempat tu, aku balas. Dan ada sebabnya kenapa aku tak mahu singgah di warung yang disebut Rizal. Tak kira, kau kena berhenti juga. Ni dah hujung-hujung dah ni. Kau nak aku lepas dekat kereta kau ke? Gertak Rizal. Rizal pun bertahan dekat ni kan. Aku dengan berat hati pun berhenti di warung yang dimaksudkan. Kalau korang nak tahu, warung ni dekat kawasan masuk salah sebuah felda Bukit Ramun, Jalan Kulai, Kota Tinggi. Last warung dibuka tak silap aku dah hampir 7 ke 8 tahun yang lepas. Minggu sebelumnya, masa aku lalu kawasan tu pun, aku cuma nampak tinggal tapak sahaja. Yang peliknya, warung tu tiba-tiba hari ni penuh orang-orang tua, seperti orang-orang Jawa, orang-orang zaman dulu lah ni kan. Disebabkan Rizal dan Lim bukan asal Kota Tinggi, diorang tak pernah tahu kisah warung simpang Bukit Ramun ni. Banyak yang aku dengar pasal warung ni, terutama orang-orang yang singgah waktu tengah malam di sini. Berhenti je kereta aku, si Rizal terus turun dan mencari tandas di warung itu. Tak sempat aku nak cakap pada Lim suruh tunggu dalam kereta. Dia terus turun kereta. Aku haus lah, jom minum kejap, ajak Lim kepada aku. Aku dah geleng-geleng kepala dah ni. Tak apalah, aku tunggu dalam kereta je, balas aku. Lim pun terus duduk di salah sebuah meja. Dan selang beberapa minit, Rizal pun duduk semeja dengan Lim. Aku masa tu dah tak tahu nak buat apa. Time macam ni, aku berharap ada CD mengaji dalam kereta aku. Bacaan ayat kursi aku dah lah tunggang terbalik. Aku pun pejam mata, tak sanggup nak tengok di warung tu. Bukan setakap warung, dalam kereta aku sendiri pun aku dah tak berani tengok. Masa aku tunggu Lim dan Rizal di warung tu, ada 2-3 kereta yang lalu di jalan tu high beam pada aku. Memang tak dinafikan apa firasat aku tu betul. Aku rasa tak tahu nak panggil diorang macam mana. Aku call dua-dua telefon tak diangkat. Apa masalah lah korang ni, mengeluh aku dalam hati. Dek, duduklah dulu kat warung pakcik ni. Buat apa tunggu dalam kereta? Tiba-tiba ada seorang tua umur lebih kurang 60-an, pakai kopiah, berbaju kemeja batik, lengan pendek, menyapa aku dari cermin tingkap. Mak, terkejut beruk aku. Badan aku jadi terpaku. Ikutkan hati, aku mahu tinggalkan Rizal dan Lim dekat warung tu. Tapi aku pun risau nak balik sorang-sorang lalu jalan ke Kota Tinggi. Yalah, jalan yang gelap tadi tu kan. Mau ke tempat lain aku pergi nanti. Pakcik tu masih tunggu aku sambil tersenyum sinis. Seram weh. Yelah, kata bab-bab macam tu, kau nampak, kau jumpa orang-orang lain pun kau tahu kan cerita dia apa, warung tu dah lama tak buka, tiba-tiba ada pula orang kat situ, siapa tak goyang kan. Jadi teruskan cerita. Aku pun dah tak ada pilihan lain.
Dengan hati yang tersangat berat, aku pun turun kereta. So, tin tin tin. Ada lembaga laju lalu sebelah aku. Rupanya ada kereta dari arah Kulai ke Kota Tinggi. High beam sambil hon-hon aku. Mesti dia pelik dengan apa yang aku buat. Kaki aku terus melangkah ke dalam warung. Aku rasa kerusi dan meja di situ berhabuk, tetapi secara fizikalnya nampak bersih. Aku beranikan duduk. Kau ni dah kenapa? Jangan cirit aku ke? Tahan berak. Usik Rizal pada aku. Aku terus diam. Ada dalam 4 ke 5 orang tua 60-an yang sedang duduk, tapi tak sembang apa-apa. Semua fokus pada TV yang dipasang. Dan korang nak tahu siaran apa yang dipasang kat TV tu? Lagu Ulik Mayang, guys. Ini kali kedua sup bulu roma aku naik ke atas. Dek, nak minum air apa? Pakcik baju batik tadi tanya aku. Berderau-derah aku. Aku pun balas, tak apalah cik, saya tak haus lagi. Sambil aku tunduk ke arah meja untuk mengelak eye contact dengan pakcik tu. Adik ni ada tahu apa-apa ke? Tiba-tiba pakcik tu membongkok melihat muka aku sambil bertanya. Telah nak liu aku. Dengan tak semena, semua pakcik dalam warung tu pandang ke arah aku. Rasa kaki ada gam gajah melekat. 30 saat lepas itu, keadaan jadi reda semula. Tapi hati aku dah macam nak pecah rasa takut dia macam kantul final exam bawa toyol. Tapi ni 10 kali lagi takut. Diorang pun start sembang-sembang dengan pakcik baju batik tu. Aku pun dah tak berapa ingat sangat. Yang aku pelik, nampak Rizal dan Lim tak ada rasa takut dan nampak mesra je dengan orang tua tu. Ada satu ayat aku ingat pakcik ni cakap, kat jalan sini tak ramai yang berani lalu lepas 9 malam. Lim pun jawab, betul tu pakcik, tadi kami pun kena kacau dekat kubur Cina. Tak sempat Lim nak habis cerita, pakcik tu mencelah, itu memang ada, tapi ada satu yang lain. Kawan kamu tu mesti tahu. Sambil pakcik tu jeling ke arah aku. Dalam hati aku dah memang tak putus-putus baca ayat Quran. Entah betul ke tak susunannya, bantai sajalah labu. Kami di situ cuma 5 minit, tapi 5 minit dekat situ aku rasa lebih lama aku masa degree plus extend. Masa nak gerak dari warung tu, Lim dan Rizal sempat salam dengan pakcik baju batik tu. Bila dia hulur tangan pada aku buat-buat tak nampak rushing naik kereta. Dia cuma senyum je. Aku cepat-cepat start kereta terus gerak. Weh, asal kau senyap je? Kau okey ke tak tadi? Tanya Rizal pada aku. Nanti aku cerita, balas aku. Ringkas, Rizal pun terus terdiam sebab dia dah mula sedar ada benda tak kena. Aku rasa pakcik tadi dari tempat lain. Lim mencelah. Kau diam boleh tak? Aku tengah tak ada mood ni. Kau cakap lagi sekali benda ni, aku drop kau. Aku tengking pada Lim. Sebab apa yang dia cakap mesti benda yang lagi menakutkan. Tak sampai 10 minit perjalanan si Rizal buat hal lagi. Kau berhenti jap, rasa nak terkeluar lagi ni. Rizal mengurut-urut perut dia. Kau ni dari tadi tak cirit je. Kau makan apa tadi? Aku malas nak berhenti tempat macam ni, balas aku dengan nada tinggi. Serius ni babe, aku tak tahan ni, tercirit dah sikit ni. Astaghfirullahaladzim, rayu Rizal. Yelah, tapi jangan lama sangat
kata aku sambil memberhentikan kereta di tepi jalan. Kau ada air mineral tak? Nak basuh macam mana nanti? Tanya Rizal pada aku. Banyak hal lah kau ni kan. Basuh je lah guna daun. Kan ada banyak embun ni, aku menjawab. Rizal pun masuk dalam semak tepi jalan tu sambil ditemani. Aku pun lepak kat luar kereta sambil enjin kereta hidup. Aku memang sengaja buka lampu biar hilang sikit rasa takut. Baru aku nyalakan rokok John putih terakhir aku. Ada kereta Iris kelabu high beam pada aku dan terus berhenti di depan kereta aku. Rupanya ada sekeluarga dari arah Kulai ke Kota Tinggi. Dia berhenti sebab ingat kereta aku rosak. Dia nak tolong. Aku pun beritahulah tunggu kawan aku melepas dalam semak tu. Dia pun cakap kalau tak ada apa-apa dia nak gerak dulu sebab jam pun dah nak dekat pukul 3. Tapi sebelum dia nak gerak, sempat beritahu aku, abang rasa pelik adik berhenti kat sini. Cuba tengok seberang jalan tu. Tadi petang ada aksiden kat sini, motor langgar dengan lori. Orang naik motor tu meninggal. Allah, luruh jantung aku. Memang aku nampak motor LC color biru remuk teruk tersadai seberang jalan sana. Bila kereta tu gerak, aku pun dah fikir macam-macam. 2-3 minit selepas tu, Rizal dan Lim keluar dari semak tu berlari. Aku pun dah tak fikir apa-apa. Ni mesti ada benda tak kena. Aku terus start kereta dan diorang naik terus aku pecut. Bila dah nak keluar dari jalan Kulai Kota Tinggi, baru aku beranikan diri tanya sebab apa diorang lari keluar dari semak tu. Jawapan yang aku dengar membuatkan aku terpaku. Masa Rizal dah siap buang hajat, dia suruh Lim kumpulkan daun-daun yang bersih untuk dia buat basuh. Masa Lim tengah cari-cari daun tu, dia nampak orang tua bagi air pada Rizal. Rizal pun ingat Lim yang bagi air tu untuk basuh sebab dia ambil dari tepi. Tak nampak siapa yang bagi. Lim pun dah tak tahu nak buat apa. Lastly, Rizal baru perasan tu bukan Lim. Masa dia terdengar Lim terpijak lanting. Bila dia toleh Lim bukan kat sebelah dia. And paling scary, orang tua tu adalah pakcik baju batik yang dekat warung tadi. Walaupun hampir pukul 3 suku pagi, mata aku masih tidak rasa mengantuk. Sebab perasaan takut lebih menguasai diri aku. Aku pun mengambil keputusan untuk terus menghantar Rizal dan Lim ke Pengerang. Sepanjang perjalanan kami cuma diam sebab masing-masing masih terkejut dengan apa yang berlaku. Aku rasa perjalanan ke Pengerang tu sangat lama malam itu. Setelah hampir pukul 5, aku sampai di stesen Petronas Bandar Penawar untuk mengisi minyak. Tak apalah, kau drop kita orang kat sini je, Lim berkata. Serius ke? Jauh lagi nak Pengerang tu, aku membalas. Sini ramai satu tempat kerja, nanti kami tumpang je diorang. Lagipun dah pukul berapa ni, mak kau dah tunggu tu, sahut Rizal pula. Aku pun mengiyakan aja sebab aku pun dah tak berapa nak larat sebenarnya. Sebelum Rizal dan Lim beredar, Lim sempat cakap pada aku, jumpa lagi nanti pagi ya. Hahaha, dalam nada bergurau. Tak ada masa aku nak jumpa kau, katil dah panggil aku, jawab aku sambil tertawa kecil. Selepas isi minyak, aku pun singgah di surau Petronas itu sambil menunggu subuh. Aku tertawa kecil sebab mereka tak berubah macam dulu. Aku pun menyelup poket sambil mengeluarkan telefon bimbit aku. Seperti diduga, 53 miss call from mak. Mak ambil kau. 12 miss call from abah. Aku pun buka WhatsApp dari mak aku. Udah kat mana? Balik cepat. Kenapa call tak angkat? Ni ada urgent. Balik sebelum pukul 12, takut nanti tak sempat. Mak bukan tak nak cakap dalam chat, takut Uda tak boleh terima.
Rizal dan Lim dah tak ada. Aksiden petang tadi. Rizal dan Lim dah tak ada. Aku gosok-gosok mata. Aku baca chat dari mak aku ni. Macam percaya, macam tak percaya. Aku terus call Rizal dan Lim. Tak angkat. Tiba-tiba panggilan masuk dari nombor tak dikenali. Udah ada mana ni? Risau mak. Cepat balik sekarang. Mak guna nombor ibu Lim ni. Dia ada kat hospital tengah tunggu bedah siasat. Rupanya call dari mak aku. Tergamam aku. Okey mak. Udah terus pergi hospital. Kepala aku jadi bercelaru. Aku terus ke hospital Kota Tinggi. Sampai di hospital, aku nampak keluarga Lim dan Rizal bersedih. Aku jadi blank. Aku tak boleh terima kenyataan. Aku balik dari Kulai ke Kota Tinggi dengan siapa malam tadi? Aku lihat jasad yang dalam bungkusan putih sama wajah seperti yang bersama aku semalaman. Menurut cerita mak aku, Lim dan Rizal on the way ke Kulai untuk berjumpa dengan aku. Tetapi aksiden di jalan Kulai Kota Tinggi dan Lim meninggal dunia di tempat kejadian. Rizal pula meninggal masa perjalanan ke hospital. Baru aku teringat yang mak aku ada mesej. Yang penting pada petang tadi suruh aku terus pulang ke rumah. Dan satu lagi perkara, masa aku berhenti di tepi jalan menunggu Rizal dan Lim buang hajat, ternampak motor tersadai di tepi jalan. Rupanya itu motor kawan baik aku. Hampir 3 bulan aku tidak boleh tidur malam teringatkan kejadian ini. Tetapi setelah berubat, Alhamdulillah, dan makin okey. Cuma aku trauma nak lalu jalan Kulai Kota Tinggi walaupun pada siang hari. Jadi cerita ni pada saya agak menyentuh perasaan lah, kan. Sebenarnya dia ada seram, dia ada sedih, cuma itulah antara persahabatan pada saya. Mungkin lah kawan dia tu teruskan jumpa lah, walaupun roh tetap pergi jumpa sahabat baik dia orang tu lah, untuk mungkin ucapan terakhir ke, jumpa terakhir, kan. Jadi okey, tanpa buang masa, kita terus untuk cerita yang kedua. Okey, hari ni aku nak kongsi pengalaman aku masa lalu jalan dari Pekan Bidur ke Teluk Intan sebelum kawasan Air Hitam. Kejadian ini berlaku 3 tahun lepas, tahun 2015. Masa kejadian tu, wife aku sedang mengandung anak sulung kami dan kami dalam perjalanan nak balik ke kampung mak ayah aku di Cenderung Balai. Kisahnya bermula apabila kami exit highway plus tol Sungkai dan terus menghala ke Teluk Intan melalui jalan berkiri kanankan kelapa sawit dan kawasan Lombong Tinggal. Kawasan ni memang gelap, jarang-jarang jumpa lampu jalan. Sedang aku leka memandu, tiba-tiba kereta kami didatangi oleh sebuah van yang sangat besar. Macam nak roboh pun ada aku tengok van tu. Ketika van tu betul-betul di sebelah kereta kami ketika memotong, tiba-tiba isteri aku seakan-akan terkejut yang amat sangat. Lepas tu terus pandang bawah. Bila aku tanya, kenapa ni? Kenapa? Dia tak jawab, hanya mampu berdiam 1000 bahasa. Aku pun malas nak fikir, bukan-bukan dalam keadaan gelap, senyap sunyi macam tu. Aku tengok jam kat dashboard kereta dalam pukul 11 lebih. Van tadi yang potong kereta kami pun dah jauh tinggalkan kami. Tak berapa lama kemudian, aku nampak van tadi dah mula slow. Lepas tu, kereta kami betul-betul di belakang van tersebut.
Aku cuba nak potong van tu, tapi tak boleh sebab jalan ke area tu banyak selekong. Sedang aku fokus dengan pemanduan, tiba-tiba mata aku terpaku dengan satu kelibat berselubung putih di dalam van tersebut. Van tu aku perasan bahagian belakang tiada kerusi, macam van orang pergi berniaga. Kelibat tersebut seolah-olah sedang duduk mengiring ke tepi macam seat van jenazah tu, dan nampak bentuk susuk tubuhnya seolah-olah sedang menoleh ke arah aku di belakang. Masa mula-mula aku nampak kelibat tu, otak aku tak boleh nak proses apa benda yang aku tengah tengok. Wife aku memang dari tadi tak angkat kepala dah, tengok lantai je dari tadi. Aku bertentang mata dengan kelibat tu dalam 5 minit. Lebih kurang lah kan terpandang. Lepas tu baru otak aku sedar yang aku sedang bertentang mata dengan si dia. Baru tak ada berhubung agaknya kan. Cahaya dari lampu depan kereta aku tepat menyuluh ke arah matanya, membuatkan jelas nampak matanya merah kekutingan. Aku mula rasa tak sedap badan. Aku istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebab macam tak percaya dengan apa yang ada depan ni yang baru aku nampak ni. Jelas bukan manusia, tapi benda lain. Tetapi lepas tu aku lepas slow-slow pedal minyak aku supaya kereta kami slow dan menambahkan jarak antara kereta kami dengan van yang berada di depan kami. Sampai di suatu simpang, van tersebut belok ke kanan dan berhenti di depan sebuah rumah di tepi jalan tersebut. Sengaja aku slowkan kereta aku dan beranikan diri untuk tengok sekali lagi untuk kepastian. Tapi kali ni kelibat tu dah tiada. Aku teruskan pemanduan dengan hati yang keliru, cuak, seram, bingung, segala macam lah. Sebab ni first time aku nampak dengan mata aku sendiri. Selama ni aku dengar orang cerita je. Wife aku memang tak bercakap sepatah habuk pun lepas van tu potong kami tadi. Lagilah buat aku rasa seram. Dahlah dia tengah mengandung. Sampai je ke rumah mak aku tak bagi wife aku terus masuk. Aku baca ayat-ayat peninding depan pintu dulu sebelum masuk sebab aku takut dia akan ikut kami balik rumah, sebab aku rasa memang lain macam masa tu. Bila dah ada dalam rumah, aku tanya wife aku, kenapa dia terkejut masa van tu potong kereta kami. Dia bagi tahu masa van tu betul-betul di sebelah kereta kami ketika memotong, kelibat itu sempat merenung ke arah kereta kami. Kebetulan wife aku masa tu pandang ke kanan. Memang nampaklah si dia tengah merenung tajam. Itu yang terkejut sampai gelu lidah. Aku pula masa tu tengah fokus pandang ke depan, so memang tak nampak lah. Apapun, Alhamdulillah tak ada kejadian buruk yang berlaku kat kami malam tu. Yang pasti van tu memang wujud dan manusia yang pandu van tu pun ada. Tapi ada sesuatu yang menumpang malam itu. Ada orang pesan kat aku, jangan drive malam-malam, bahaya. Tapi aku memang lebih prefer drive malam. Samalah, saya pun lebih prefer drive malam. Kalau siang tu cepat ngantuk, silau kan. Kalau nak jalan jauh, sebab aku selesa dengan keadaan sejuk, tenang dan tak jam. Pasal kewujudan benda itu memang tak dinafikan. Kita sebagai orang Islam harus percaya dengan kewujudan alam gaib. Cuma jangan sampai kita terbawa-bawa ketakutan kepada benda tu. Hanya Allah yang perlu kita takutkan. Yakinlah bahawa tiada satu pun makhluk yang mampu memberi manfaat, apatah lagi mudarat, kecuali dengan izin Allah SWT. Atas keyakinan tu, aku bertawakal setiap kali memulakan perjalanan jauh malam-malam. Biarpun sekarang anak aku dah ada 2 orang. Yang kecil tu masih baby.
Aku yakin Allah ada untuk melindungi kami sekeluarga. Aku just nak pesan, kalau nak memulakan perjalanan malam, bacalah doa apa yang patut. Dalam kereta, elakkan dari mendengar lagu yang bukan-bukan, bergurau sampai ketawa tak ingat dunia dan sebagainya. Kalau ada CD bacaan Al-Quran, lagi bagus buat peneman perjalanan. Semoga kita semua dilindungi Allah dari gangguan iblis dan syaitan, tak kira di mana kita berada. Wallahu alam. Jadi terima kasih pada anda-anda semua yang sudi mendengar kisah seram Malaysia ni. Pada yang komen, pada yang like, pada yang subscribe, mana yang belum tu mohonlah subscribe, bantulah saya. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya.